Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما وزدنا علما أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambungan kita malam ini untuk ayat yang 112 ayat seterusnya, ayat 112 dari surah An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وضرب الله مثلا قرية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman damai lagi tenteram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang kepadanya dalam keadaan melimpah ruah daripada setiap tempat. Rezeki yang melimpah ruah dari kanan, kiri, depan, belakang. Fakafarat bi an'amillah. Tetapi penduduknya telah mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yakni tidak mensyukurinya. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Maka kerana itu Allah Ta'ala merasakan kepada mereka dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Sungguh indah bahasa, pakaian kelaparan dan ketakutan. Bima kanu yasna'un, dengan sebab apa yang selalu mereka lakukan, apa yang mereka buat. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzab wa hum zalimun. Tetapi mereka mendustakan rasul itu, maka mereka dimusnahkan, dihukum dengan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Maka makanlah rezeki yang halal, yang baik, yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu, dan syukurilah akan nikmat Allah. Dan hanya kepadanya sahajalah kamu menyembah. Hanya kepada Allah sahajalah kamu menyembah. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atas kamu memakan maitah, yakni bangkai, waddam, darah, wa lahmal khinzir, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Famanitturra ghayra baghin wala 'adin. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, yakni berada dalam keadaan terdesak, terpaksa, dengan tidak maksud untuk menganiaya dirinya dan tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat 112 Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat suatu masal, perumpamaan, dalam ayat-ayat yang telah kita baca tafsirannya sebelumnya ataupun ayat-ayat yang lain. Banyak dijumpai, ditemui dalam Quran uslub yang berbentuk daraballahu masalan wa daraballahu masalan. Allah Ta'ala membuat untuk kamu satu perumpamaan, dan perumpamaan yang dimaksudkan di sini adalah tentang qaryah, sebuah negeri, sebuah kampung. Walaupun dalam Quran perkataan qaryah, bahasa Arab qaryah merujuk kepada sebuah kampung, tetapi penggunaan ini meliputi juga sebuah bandar, sebuah kota, qaryah. Dalam beberapa ayat yang apabila Allah Ta'ala menyebut tentang kemusnahan yang menimpa umat terdahulu, kalimah yang biasa digunakan adalah perkataan qaryah. Perkataan qaryah jamaknya al-qura. Wa kam ahlakna qablahum min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Berapa banyak telah kami musnahkan sebelum itu penduduk kampung yang kehidupannya adalah sombong kerana menentang hukum Allah disebabkan kemewahan yang mereka rasai. Ada kalanya perkataan qaryah merujuk kepada sebuah tempat yang disebut negeri, yang macam dalam ayat ini merujuk kepada negeri Mekah. Ulama tafsir kebanyakan menyebut bahawasanya qaryah dimaksudkan di sini, kata Ibn al-Awfi daripada Ibn Abbas, bahawa qaryah dimaksudkan di sini adalah suatu masal, perumpamaan bagi negeri Mekah dan penduduknya. Sebab Mekah berada dalam keadaan aman. Kemudian
Mereka engkar kepada perintah Allah kerana menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aman, hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Itu doa Nabi Ibrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat kami menjadikan Mekah ini sebuah tanah haram yang sifatnya aminan, aman, damai. Padahal orang-orang yang tinggal di sekeliling kota Mekah yatakhattaf, ditangkap, ada yang dicolek, kena kidnap, ada yang dicolek, ada yang ditangkap, dibunuh. Maknanya mereka hidup tidak aman, tidak tenteram. Tetapi orang di Mekah hidup dalam keadaan aman untuk tempoh yang tertentu, disebabkan mereka engkar kepada perintah Allah, menolak Rasul yang diutuskan oleh Allah. Maka digantikan keamanan dengan huru-hara, digantikan hidup yang tenang kepada hidup yang menderita. Walaupun mungkin dari sudut ialah berdasarkan kepada pendapat setengah ahli tafsir seperti yang dinukilkan oleh Ibn Abbas tafsirannya, bahawa ia merujuk kepada penduduk Mekah. Qala ba'dul mufassirin, berkata setengah ahli tafsir, bahawa qaryah di sini boleh diitlakkan kepada mana-mana kampung secara umum. Apabila kampung yang asalnya hidup dalam keadaan aman, mutmainnah, tenang, mendapat rezeki yang mencukupi, tetapi mereka engkar kepada perintah Allah, mereka melanggar ajaran-ajaran dalam syariat yang diturunkan melalui Rasul yang diutuskan, akhirnya Allah Ta'ala menggantikan yang sebaliknya. Bagaimana Mekah sendiri, Allah Ta'ala memuji Mekah, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Akhir sekali, wa amanahum min khauf, menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka membuat perjalanan perniagaan pada musim sejuk dan musim panas. Rihlatash shita, perjalanan musim sejuk menuju ke Yaman, was-sayf menuju ke Syam. Maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya orang-orang di Mekah hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menjadi pemilik kepada bait Kaabah ini, kerana saya dia akan memberi makan kepada kamu supaya hilang juk, rasa lapar, dan memberi keamanan kepada kamu daripada khauf, rasa takut. Yang ini apabila manusia melaksanakan perintah beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam urusan ibadat, mereka akan diberi rezeki dan hidup dalam keadaan aman. Adapun yang dikatakan mutmainnatan dalam ayat ini, isyaratan ila sihhati bisababi tayyibil hawa'i wal manakh, mengisyaratkan kepada kehidupan yang sihat dengan sebab eloknya udara yang dihirup dan juga cuaca yang mereka rasai. Hidup dalam keadaan aman, damai, tenang. Tetapi menjadi suatu peringatan sekiranya fakafarat bi an'amillah. Perkataan an'am merujuk kepada semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan, bukan satu nikmat, banyak nikmat. Maka nescaya Allah Ta'ala akan mengazab mereka dengan cara dirasakan untuk mereka dengan perasaan yang berterusan, al-khauf dan al-ju'. Ayat ni ada kaitan dengan surah Quraisy tadi. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Menyembah Allah menjadi sebab kepada mereka diberi makan sehingga hilang lapar, dan mereka dihilangkan rasa takut sehingga mereka merasa aman. Sebaliknya, kalau mereka engkar kepada perintah Allah, dirasakan kepada mereka libas, pakaian yang berbentuk al-ju' dan al-khauf, rasa lapar dan rasa takut. Maka kita melihat di sini sifat takwa menjadi sebab kepada penduduk sesebuah negeri akan mendapat rezeki dan hidup dalam suasana tenang.
Afa amina walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, nescaya kami akan membuka untuk mereka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Maknanya rezeki melimpah ruah. Digambarkan rezeki melimpah ruah, ya'tiha rizquha ragadan, rezeki datang kepada mereka dalam keadaan banyaklah, ragadan, macam mana, bertalu-talu, rezeki yang tidak putus-putus. Min kulli makan, maksudnya min kulli jihah, daripada semua arah. Min yaminihim atau min shimalihim, kanan mereka, kiri mereka, mungkin min waraihim, daripada belakang mereka, atau min baini aidihim, daripada depan mereka. Mereka mendapat rezeki yang banyak. Tetapi rezeki itu Allah Ta'ala boleh tarik. Sebab itu sebuah negeri yang diuji dengan kenikmatan, janganlah penduduk sebuah negeri merasa bahawa nikmat itu akan kekal. Mungkin bagi negeri-negeri yang kaya, mana kaya, kita pun boleh cari sendirilah. Negeri yang kaya, kalau kita sebut contohnya, mungkin ada yang terasa pula. Negeri yang kaya di dunia, selain daripada Malaysia lah, negeri yang kaya, kita kata kalau negara Arab, contohnya Kuwait, Emirat Arab Bersatu, negara yang kaya dengan hasil minyak. Ini contoh. Atau mana-mana negara lain, sekiranya penduduk negeri itu fakafarat bi an'amillah, mereka kufur maknanya tidak bersyukur. Lawan kepada kufur adalah syukur. Apabila mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah, lalu dirasakan kepada mereka dua perkara, lapar, takut. Adakah maksud lapar mereka tidak ada harta? Harta ni sebagai ganti untuk mereka mencari makanan. Kalau duit banyak sekalipun, harta banyak, kalau manusia itu memiliki, kita kata, satu bukit emas, perut yang lapar tak dapat diisi dengan makan emas. Emas itu hanyalah satu bahan berharga yang boleh ditukar dengan yang lain. Kita tak makan emas, kita berhajat kepada makanan. Allah Ta'ala pernah menguji penduduk di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, di mana mereka ditimpa dengan musim kemarau selama 7 sinin, 7 tahun. 7 tahun. Dengan sebab-sebab yang tertentulah diuji dengan kemarau selama 7 tahun. Maka raja di zaman Nabi Yusuf, telah kita baca kisahnya dalam tafsir surah Yusuf dahulu, meminta kepada Nabi Yusuf alaihissalam supaya mentakwilkan mimpi itu ketika Yusuf masih berada dalam penjara. Katanya, inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijab, aku melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Itu gambaran kepada akan berlakunya musim kemarau dalam negeri itu. Tapi oleh kerana dah diketahui, maka dibuat persiapan lebih awal. Lalu orang yang berada di sekitar Mesir terpaksa datang ke Mesir untuk meminta bantuan makanan. Maka menjadi suatu kemestian bagi kita untuk memastikan bahawa daripada orang atasan, pemimpin atasan, rakyat bawahan, mestilah dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah. Kalau ada sekalipun orang-orang yang fasik, memang mana-mana tempat pun ada, ataupun adanya ahlul maksiat, orang yang buat perkara maksiat secara terang-terangan, tetapi di sana masih ada ahlul dakwah, golongan yang melaksanakan kerja dakwah, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bangun melaksanakan kerja, menyuruh perkara yang baik dan mencegah perkara yang mungkar. Kalau tinggal urusan dakwah, mereka termasuk dari kalangan orang yang fakafarat bi an'amillah, penduduk negeri itu. Apabila Allah Ta'ala menyebut kampung itu fakafarat, kampung merujuk pada ahlul qaryah. Apabila Quran menyebut qaryah, wa daraballahu masalan qaryatan, perumpamaan tentang sebuah kampung, maka kampung itu yang asalnya aman, damai, tenang, fakafarat, dia kufur. Kufur merujuk pada penduduk kampung. Dalam kisah Nabi Yusuf,
was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Kata anak-anak Nabi Yaqub, ayahanda kami, kalau engkau tak percaya kepada kami, was'alil qaryah, kamu tanyalah kampung. Maksudnya was'al ahlal qaryah, kamu tanyalah penduduk kampung yang pernah kami pergi ke tempat itu. Dan juga kumpulan kafilah-kafilah unta, unta yang pernah menemui kami, adakah kami orang yang benar atau kami orang yang menipu. Was'alil qaryah maknanya was'al ahlal qaryah, merujuk kepada penduduk kampung. Yang dikatakan kufur bukan kampung, tapi orang dalam kampung, dalam negeri itu. Dan kekufuran itu sebenarnya merugikan mereka sendiri, sehingga Allah Ta'ala menarik kembali nikmat yang diberikan. Sebab tu asalnya nikmat bila Allah Ta'ala berikan kepada manusia, tidak ada sebab untuk Allah Ta'ala tarik kecuali dengan sebab dosa. Boleh rujuk dalam ayat, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat berapa tu, ayat 54 55 surah Al-Anfal. Yang demikian itu kerana Allah Ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang dia berikan kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka. Maksudnya nikmat itu asalnya diberikan sehinggalah mereka melakukan maksiat, lalu nikmat itu ditarik. Ayat ini perlu difahami bersama dengan ayat ke-11 dalam surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Maksud ubah di sini adalah mereka melakukan perkara dosa maksiat sehingga nikmat yang asal diberikan ditarik kembali. Tapi biasanya ayat ini ditafsirkan cara terbalik. Nampak tak? Biasanya difahami dengan bil akas, dengan terbalik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum yang asalnya miskin sehinggalah ia berusaha untuk menjadi kaya. Ya. Tafsiran itu boleh diterima, tapi yang asalnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum yang diberi nikmat sehinggalah mereka melakukan dosa maksiat lalu diubah nikmat menjadi susah dan miskin. Itu asalnya. Sebab ayat ke-11 surah Ar-Ra'd perlu dibaca bersama dengan ayat 54 surah Al-Anfal, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan. Yang demikian itu kerana Allah Ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang dia berikan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka, iaitu dengan melakukan perkara maksiat munkar dalam keadaan mereka tidak bertaubat. Lalu mereka layak dipanggil orang yang kufur kepada nikmat Allah. Sebab ayat dari surah Al-Anfal ada kaitan dengan kisah Fir'aun. Kada bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun shadidul 'iqab. Abaulah dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Sebab ayat itu ada kaitan dengan kisah Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya yang telah diberi nikmat. Di sini menjadi satu pengajaran bagi kita, Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sentiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, rezeki kurniaannya kepada hamba-hambanya dan tidak akan ditarik kembali selagi tidak ada sebab untuk ditarik, kecuali sebabnya al-kufru binikmatillah atau al-kufru billah, ingkar kepada Allah dan kufur kepada nikmat Allah. Tapi masalah yang berlaku ialah antara manusia yang kufur kepada nikmat dengan mensyukuri nikmat, yang kufur itu lebih ramai. Kalaulah tidak disebabkan ada orang-orang soleh yang masih sujud kepada Allah, masih berdoa, masih beristighfar, masih belajar dan masih menunaikan perkara-perkara yang difardukan dalam agama, sudah tentu ahli maksiat tidak akan mendapat apa-apa rezeki. Mereka mendapat rezeki dengan sebab yang lain.
dengan sebab yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innar rajula la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang lelaki itu diharamkan rezeki untuknya dengan sebab dosa yang menimpa. Dengan tempat dosa yang berlaku kepadanya, maka ditarik rezeki. Kita tidak sedar kadang-kadang sifat ini boleh berlaku kepada kita. Mungkinlah tak berlaku dalam bentuk kalau sebab seseorang yang buat dosa, ahli sunnah wal jamaah tak mengatakan terus dia menjadi kafir. Kalau seseorang itu melakukan dosa yang jelas membawa kepada kufur yang bawah, yang terang, yang nyata. Contohnya dia meninggalkan salat kerana engkar akan kewajipan salat, habislah dia. Ataupun dia melakukan sesuatu, dia mengatakan sesuatu yang tidak boleh ditakwilkan dengan maksud lain kecuali dengan maksud dia telah kufur dan keluar daripada Islam. Tetapi selagi dia tidak terlibat dengan sesuatu kekufuran yang disebut al-mukhriju 'anil millah, menyebabkan terkeluarnya ia daripada agama, peluang untuk dia kembali dengan bertaubat masih ada. Sebab itu dalam bab kufur dan syukur, apabila Nabi Musa alaihi salam selamat pada hari 10 Muharram, yang maksudnya selamat daripada dibunuh oleh Raja Firaun dan bala tenteranya, Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel melalui pesanan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa untuk diberitahu kepada Bani Israel, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sambungannya, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha lawaniyyun hamid. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu kepada kamu, sekiranya kamu bersyukur maka saya aku tambahkan nikmat itu kepadamu, dan sekiranya kamu kufur maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat syadid, sangat keras. Dan berkatalah Nabi Musa, yakni kepada Bani Israel, in takfuru antum, sekiranya kamu semua, kamu dan semua penduduk di atas muka bumi ini kufur, yakni tidak bersyukur, kufur, engkar kepada Allah, menderhakai Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Kekufuran kamu sedikit pun tidak menjejaskan kedudukan Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau kita kata sebut di kampung tu orang Islam, tapi hampir 90% adalah orang-orang yang fasik. Islam yang tak tahu di mana salatnya, tak tahu di mana auratnya, tak tahu di mana, tak kenal. Mungkin mana tak cara, bila tak cara kepada agama ni, tidak fikir macam mana nilai agama dalam jiwa. Orang Kelantan kata tahu semayang ben mana, kiblat arah mana pun tak tahu. Mungkin kalau ada di rumah tu ada naskah Quran pun tak pernah buka, pakat buruk berabuk gitu ya. Mungkinlah kita kata satu kampus 90% yang begitu, hanya 10% sahaja. Yang 90% pun sedikit tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah. Allah Ta'ala tetap dia sebagai Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi yang rugi ni Allah Ta'ala tidak rugi apa-apa. Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Sebab kalau kita bersyukur, maka syukur tu, kebaikan tu akan kembali kepada kita sendiri. Sekiranya seseorang manusia kufur, maka kufuran tak akan merugikan dia sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, tetapi wa in asa'tum falaha. Sekiranya kamu berbuat baik, baik itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Kadang-kadang kita ni fikir nak buat baik, buat apa kita susah nak buat baik, orang lain tak buat baik pada kita pun. Kita berkira-kira nak buat baik, kita nak tunggu orang lain buat baik. Buat apa kan kita rajin nak tolong dia, kita tolong dia tak pernah pun tolong kita. Ataupun kita merasakan kita pernah tolong 2-3 kali, sekali kita minta tolong dengan dia, kita pun rasa nak marah bila dia tak tolong kita. Kita kata kita tolong 3-4 kali, aku minta tolong sekali je. Ini banyak berlaku, bukan saja dalam kampung, mungkin di sektor kerajaan, sektor swasta. Biasalah kita bekerja, kadang-kadang kita tolong kawan kita, tolong. Sekali kita minta tolong dengan dia, dia tak tolong kita, mesti kita rasa marah, tak kena budi.
Orang tak tahu kata kenapa. Kita dah tolong 3-4 kali, kita minta tolong sekali dengan dia, dia tak boleh tolong. Itulah perangai manusia. Sebab dalam hati kecil kita, bila kita buat satu kebaikan, walaupun kita kata ikhlas, ada juga terselip nuk juga orang membalas balik budi baik kita. Orang benar-benar hatinya kerana Allah, sama ada kebaikan dia dibalas ataupun tidak dibalas, dipuji ataupun dikeji, dihargai ataupun tak dipedulikan, bagi dia semuanya adalah sama. Allah Ta'ala memuji sifat al-abrar. Abrar ni orang yang banyak buat kebaikan. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan kepada kamu wahai anak yatim, wahai orang miskin, wahai orang tawanan perang, semata-mata kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak mahu sebarang balasan, tak balas apa-apa pun tak apa, dapat balasan di akhirat itu lebih baik. Dan kami tidak mengharapkan daripada kamu syukura, ucapan terima kasih. Macam mana kita kalau orang kira kita buat baik sikit, kita kata terima kasih pun tak bunyi. Tak usah kata dia nak balas balik. Nak kata thank you, syukran jazilan, thank you. Bahasa Jepun apa dia? Bahasa Jepun, Cina, India tak tahulah. Nak kata terima kasih, tak boleh. Tak apalah, tak apa, tak terima kasih pun. Sebab itu bukan matlamat kita. Tetapi apabila seseorang menghargai suatu pemberian, dia mengatakan jazakallah faqad ablagha fi sana, maka dia telah sampai kepada tahap pujian ataupun sangunya sangat tinggi, memberi perhargaan kepada nikmat. Sebab tu orang yang bersyukur, jaminan bahawa dia akan mendapat nikmat berterusan memang 100%. Cuma kita nak sapa kepada makam syukur yang lebih sempurna, atau yang susah tu. Dalam keadaan kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur dan memenuhi segala perintah-perintah Allah, mungkin berlaku ada kekurangan, ada tempat-tempat yang kita rasa masih ada kelompangan, lompang. Sekolah tak ada, musim hujan ni banyak ada belubang-belubang situ tu. Tak habis dah. Tengok-tengok ada lagi belubang situ, tak habis lagi. Kecuali kalau kerja tu benar-benar cermat, maka jalan tu akan diturak ataupun akan dibagi sepenuhnya. Kita sebagai seorang hamba Allah, dalam usaha kita untuk menjadi hamba yang syukur, mungkin ada tempat-tempat yang kita rasa kita dah menjadi hamba bersyukur tapi belum cukup lagi. Allahumma ja'alni amdan syakura, ataupun Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura, wahai Tuhanku, kurniakan kepada aku rasa keinginan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Dan nikmat Allah Ta'ala ni kalau dihitung, kalau dikira terlalu banyak, kalau dikira terlalu banyak. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat makanan, itu sementara. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama yang perlu kita hargai. Cuba kita memikir, kalau kita bawa kereta nampak non-Muslim, ada orang bukan Islam, kita pun terfikir betapa bersalahnya kita sebab tidak mendekati dia untuk kita dakwah. Kita kata dia tahu dah, betul dia tahu dah. Tak ada, adakah dia tahu tentang Islam dalam bentuk yang betul? Apa usaha yang kita buat untuk kita dekati dia? Boleh jadi dia jiran kita, boleh jadi dia rakan kita, tempat kerja kita. Untuk kita buka minda dia, kita kena baik dengan dia walaupun dia orang kafir. Selagi dia tidak menyatakan permusuhan kepada Islam, cari ruang untuk kita dekati dia, supaya satu hari terbuka pintu hati dia untuk kenal Islam. Sebab itulah tanda syukur. Bila kita syukur nikmat Islam, kita nak berkongsi nikmat dengan orang yang belum Islam. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu, dalam apa dia,
Satu buku ini ditulis oleh Syekh Zaid Abu Bakar yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ditajuk buku tentang kelebihan ilmu dan adab menuntut ilmu. Di akhir tu dia kata ada satu bab menyatakan bab menunaikan zakat ilmu. Orang yang ada ilmu walaupun sedikit, dia rasa dia tidak dikira bersyukur dengan nikmat ilmu kalau dia tak kongsi dengan orang lain. Dia tahu dia seorang, jadi nak kau boleh kongsi dengan orang lain. So orang lain nak amal itu masing-masing urusan sendiri adalah urusan peribadi. Tapi apa yang kita tahu, kita nak orang lain juga tahu. Apa yang kita tahu, kita nak orang lain juga tahu. Atas sifat kita nak macam itulah. Kalau Allah tak nak bagi kepada kita boleh baca Quran, alhamdulillah. Kita nak semua orang lain boleh baca Quran. Ada seorang rakan saya, dia biasanya tidak mengaji sekolah agama, tapi dia minat agama. Dia kata nak mengaji sangat Quran, tapi cuma tak ada kesempatan. Adalah sekali dua ada sekali baca apa. Kadang-kadang dia cerita dia duduk rumah dia menangis seorang diri. Kita pun rasa tersentuh setiap kali baca Quran, teringat dia. Sebab alhamdulillah kita boleh baca, tapi dia kata dia tak boleh baca. Ataupun dia baca lambatlah, baca ngakak gitu. Sedangkan dari segi usia dia lebih tua dan lebih senior daripada kita. Maka kita merasakan bila ini yang kita nampak, Allah Ta'ala telah beri kepada kita satu nikmat yang perlu kita syukuri. Apa yang kita buat? Nanti kita kena hitung balik. Sebanyak mana kita berzikir kepada Allah, sebanyak mana kita membaca Quran, sebanyak mana kita Allahu Akbar. Banyak lagi lah amalan-amalan soleh kita boleh buat, sedekah kita. Sebab semua ibadat yang kita buat atas tujuan untuk syukur. Sebenarnya untuk syukur. Kalau kita nak bayar semua nikmat Allah dengan ibadat kita, memang tak terbayar. Tak terbayar. Sesungguhnya ada ulama buat perbandingan. Dia kata kalau kita nak bayar nikmat sebutir mata, sebiji mata, memang tak terbayar, apatah lagi dengan nikmat yang lain. Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat secara apa dia? Zahiran wa batinan. Secara zahir dan batin, nikmat yang begitu banyak. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul dari kalangan mereka, tetapi mereka mendustakannya. Lalu Allah Ta'ala hukum kepada mereka dengan hukuman yang setimpal dalam keadaan mereka berbuat zalim. Rasul yang dimaksudkan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan qaryah dalam ayat sebelumnya ialah Makkah. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kurniaan kepada orang-orang beriman ketika dia memutuskan dari kalangan mereka seorang rasul min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Rasul dari kalangan manusia yang juga asalnya daripada penduduk Makkah. Ini adalah suatu nikmat khususnya kepada orang yang berada di situlah, yang dekat dengan kota Mekah. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Apa sebab manusia yang ingkar itu mendustakan rasul yang diutuskan? Sebabnya adalah kerana masing-masing ada kepentingan. Ada kepentingan. Kalau tak ada kepentingan, tidak ada sebab untuk dia menolak perkara yang terang, jelas, benar. Baca dalam kisah Fir'aun dan tukang sihir. Tukang sihir itu bukannya full time kerja dengan Fir'aun pun. Dia cuma diupah. Fir'aun panggil semua tukang sihir. Wajah as-saharatu Fir'aun, datanglah tukang-tukang sihir kepada Fir'aun, lalu dia berkata, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Adakah kami akan mendapat upah? Kami mahu kami punya upah kami, ajran, upah untuk kami. Kalau kami berjaya menewaskan
Musa, untuk satu kerja hari ini kita punya sign kontraknya berapa kami akan dapat. Tukar sihir tanya Fir'aun, sekiranya nahnul ghalibin, kamilah yang menang. Fir'aun kata jangan bimbang, upah itu tak ada. Tetapi yang berlaku sebaliknya, apabila tukang sihir itu melihat mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya bertukar menjadi ular, lalu dia kata ini bukan sihir, maka hilanglah kepentingan nak upah tadi. Dia kata tak ada gunanya kalau aku menagih upah yang tidak seberapa, padahal aku sudah jelas melihat ini adalah benar. Orang yang sudah nampak kebenaran, dia lihat nilai kebenaran sangat besar nilainya. Alangkah bodohnya orang yang menolak kebenaran sebab nak kepada dunia yang nilainya sangat kecil. Kecuali dia adalah orang-orang yang sufahat, orang-orang yang bodoh. Orang yang cerdik bila nampak benar, tidak ada sebab untuk dia tolak benda yang benar yang lebih besar nilainya, lebih berharga daripada benda yang rendah nilai dan harganya. Jadi mereka mendustakan dakwah Rasulullah semata-mata kerana menjaga kepentingan diri. Kepentingan sama ada dari sudut sebab mereka ahli perniagaan. Dia kata kalau dia masuk Islam, mungkin hilang dia punya customer dia, mungkin dia punya pelanggan dia, pembeli tetap dia hilang. Kalau dia seorang yang berkuasa, dia kata hilanglah kuasa dia. Kalau dia seorang yang berpengaruh, dia kata akan hilanglah pengaruhnya. Kalau dia seorang yang ramai pengikutnya, maka semua pengikutnya akan lari. Maka atas tujuan jaga kepentingan itulah ada di antara mereka yang menolak dakwah Nabi SAW, bahkan menentang dengan sekeras-kerasnya. Itu punca. Kalau perhati sejarah manusia begitulah. Walaupun melibatkan zaman yang berlainan, manusia yang berlainan, tapi dia kembali kepada sebab yang sama. Yang kita telah baca dalam ayat yang sebelumnya minggu lepas. Kenapa ada di antara manusia yang sanggup murtad, wal'iyazu billah, sanggup murtad keluar daripada Islam, memilih kekufuran, sebab dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah, kerana mereka lebih menyukai, lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat. Sebab dia punya kepentingan untuk jaga dunia tu, dia tak sanggup untuk korbankan dunia sebab ambil akhirat. Dia sanggup tolak akhirat sebab nak kejar dunia. Lalu dia sanggup memilih kufur dan meninggalkan iman. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Masuk tajuk yang lain, maka makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu daripada rezeki yang halal lagi baik. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan naklah kamu mensyukuri nikmat Allah sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar-benar beribadat kepadanya. Kita melihat siakul ayat, kedudukan ayat pada ayat 112 sehingga ayat 114 adalah berhubung dengan tajuk syukur dan kufur. Boleh puasa ke tak? Daripada tajuk syukur dan kufur, sebab akan keluar ayat 114 washkuru nikmatallah sebagai lawan kepada kafar bi an'umillah. Kufur tadi lawannya syukur. Maka makanlah sebahagian daripada rezeki yang Allah Ta'ala berikan, iaitu rezeki yang halal tayyiban, ya halal lagi baik. Perintah makan di sini adalah perintah menyatakan ibahah, keharusan, bukan perintah wajib. Makan ni adalah perintah harus, bukan perintah wajib. Tetapi dengan syarat yang dimakan itu rezeki yang halal lagi baik. Dia ada dua syarat. Halal sahaja pun tak jadi juga, dia kena baik. Halal dan baik, maksudnya halal dari segi agama dan benda tu baik. Baik maksudnya, kita kata contohnya, kalau makanan yang halal disediakan dengan cara yang bersih. Itu kadang-kadang sibuk duduk kecek, dia kata kadang-kadang sesetengah kedai, bukan semualah, sesetengah kedai jual roti canai, roti canai telur tu dia pecah tadi tak basuh. Kemungkinan kekotoran, kesal, najis tai ayam ke, habuk-habuk ada kulit telur, masuk sekali dari telur, masuk sekali dalam roti canai. Betul lah roti canai tu halal, telur tu pun halal, tapi dah masuk kotoran, dah tidak jadi thayyiban, tidak satu benda yang baik. Sudah
ada benda yang qadar, yang kotor. Dia syarat dia halalan tayyibah, ya halal lagi baik. Penting bab makanan ni bukan benda kecil, penting. Dalam hadis yang sahih, hadis apabila Nabi SAW menyebut tentang seorang lelaki yang yatilus safar, asy'atha aghbara yamuddu yadayhi, seorang lelaki yang berjalan jauh bermusafir di tengah padang pasir dalam keadaan mukanya berdebu, rambutnya kusut masai, jalan jauh tak terurus, dalam keadaan terdesak, yamuddu yadayhi, dia mengangkat kedua tangannya berkata, ya Rabb, ya Rabb, berdoa, wahai Tuhan, aku nak gani, nak gani. Tapi Nabi kata pada masa yang sama, wa mat'amuhu min haram, makanannya benda yang haram, wa mashrabuhu min haram, minumannya yang haram, wa malbasuhu min haram, pakaian haram, fa anna yustajabu lah, bagaimana akan dimakbulkan doanya? Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya dengan ayat yang berbunyi, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, makanlah yang baik. Lepas tu baru wa'malu salihan, buatlah amalan salih. Allah Ta'ala meletakkan keutamaan makan rezeki yang baik, lepas tu buatlah amalan salih. Maka begitulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dalam ayat yang lain lah, dalam ayat surah Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu boleh rujuk dalam surah Baqarah juz yang kedua. Makan rezeki yang halal yang baik sebagai satu cara untuk menterjemahkan rasa syukur. Sebab tidak ada satu rezeki yang harus diharamkan kecuali mana-mana yang telah jelas haram. Sebab dalam bab makanan yang asal diharamkan ialah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, katakanlah aku tidak mendapati dalam wahyu yang diturunkan kepada aku bahawa yang diharamkan daripada makanan illa an yakuna maitatan, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai. Apa dia bangkai? Bangkai ini binatang yang mata hatfa nafsih. Dalam kitab fiqh disebut al-maitah bermakna kullu ma mata hatfa nafsih. Mati dia mati sendiri, mati dengan tidak disembelih. Mati dengan tidak disembelih, ataupun mungkin dia sakit, dia jatuh dan tidak sempat disembelih, matilah, maka jadilah dia bangkai. Illa an yakuna maitatan, ataupun yang kedua daman masfuhan, diharamkan makan darah yang mengalir, kecuali darah yang beku macam hati, limpa, apalagi pelepung, apa tu organ dalaman binatang itu adalah hati pula darah yang beku. Ataupun yang ketiga lahma khinzirin, daging babi. Maka semua itu fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih, adalah suatu perkara yang rijs, yang kotor. Rijsun boleh jadi dengan maksud najas, yang berbentuk najis, dan juga perkara fasik yang tidak boleh seseorang memakan. Akhir sekali, washkuru nikmatallah, syukurilah akan nikmat Allah. Perintah syukur adalah perintah yang bukan harus, tapi perintah wajib. Sebagai tindak balas kepada rezeki halal yang Allah Ta'ala berikan, wajib disyukuri dengan bita'atihi ta'atan kamilatan, dengan mentaati Allah Ta'ala dengan ketaatan yang sempurna. Sekiranya kamu benar-benar menyembahnya, orang yang benar-benar beribadat kepada Allah adalah orang yang sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta